Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa li fatahu ablugha abrahu hatta ablugha majma'al bahrain aw amdiya hukuban. Dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, nama dia Yusha bin Nun. Yusha bin Nun ni anak murid lah, kita tak anak murid dia lah. Yusha bin Nun ni yang mengeluarkan Bani Israel daripada sesat, daripada pasir, bersama dengan Nabi Musa AS. Bila Nabi Musa berada di akhir zaman tu, di akhir tempoh dia dalam penjara tu, dia dilatih Allah jadi Nabi. Baik, asbab nuzul kisah ni. Asbab nuzul kisah ni. Daripada satu hadis bawa maksud, iaitu ketika Nabi Musa mengajar, tazkirah mengajar pada kaumnya, lalu satu orang bangun berdiri bertanya, ya Musa, Nabi Musa, adakah siapa lagi lebih alim daripada kami dulu? Nabi Musa nya tahu dia ni Rasul Azmi, dia Nabi lagi Rasul. Bila Rasul ni, semua Nabi-Nabi mesti duduk bawah dia. Maknanya Rasul ni dia kira yang paling alim, yang paling banyak ilmu sekali. Lalu Nabi Musa kata aku, dia tak kata wallahu a'lam. Nabi Muhammad kata mari esok. Nabi Muhammad kata pada musyrikin Mekah, mari esok nak tahu kita Al-Kahfi, roh dah bukan naik. Mari esok lah. Tak kata insya-Allah. Nabi Musa yang pula dia tak kata wallahu a'lam. Dia kata aku kata gitu tu lah, teguh. Ada yang Musa dia kata. Ikut ayat tu. Ada. Hamba aku yang lebih pandai daripada kamu. Nabi Musa ni satu orang Rasul, Nabi. Dia bila tahu kata ada orang pandai pada dia tak boleh kira dia mesti nak belajar. Dia bila tahu kata ada orang pandai, dia tak nak belajar. Kita je lah ni, kita tahu dah kita tak pandai. Kita tahu belajar, dia boleh nak dia ni. Dia boleh nak. Tak, kita je tahu dah kita tak pandai tafsir. Maka kita kena mari belajar dah tafsir. Wa idh qala Musa li fatahu. Nanti dah. Jadi lalu Nabi Musa bertanya Tuhan, di mana tempatnya? Tempat nak jumpa. Lalu Tuhan kata, kamu boleh jumpa dia di pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut, iaitu muka kuala. Banyak orang ada katanya tidak betul. Pertemuan dua laut, iaitu laut tengah-tengah kan ada laut biru dengan air biru dengan air putih lah, air hitam sikit ke. Tidak betul. Tidak tengah laut tu. Dua laut di sini maknanya di muka kepala sungai. Iaitu air sungai itu, air laut. Wa idh qala Musa li fatahu, dan ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada pembantunya, Yusha bin Nun, la abrahu, aku tidak sekali-kali akan berhenti hatta ablugha, sehingga aku sampai. Maknanya sana, la ablugha, aku sekali-kali tak berhenti nak cari seorang itu guru tu. Seorang itu guru yang Allah Ta'ala kata, hatta ablugha, sehingga aku sampai majma'al bahraini, pertemuan dua lautan. Au amdiya hukuba, atau aku akan terus menerus berjalan tak berhenti-henti buat lama-lama sampai jumpa dua tempat pertemuan. Namun maknanya namun nak berhenti daripada nak cari tu guru untuk belajar ni tidak sekali-kali. Itu dia nak cari tu guru nak belajar. Dan Nabi ni bila dia Allah Taala beritahu ada orang pandai pada dia nak cari tu belajarlah, tak ada lagi dah. Tak. Falamma balagha, maka apabila mereka sampai ke majma'al bainain, majma'a
Mereka sampai kepada pertemuan dua laut itu. Bainahima, pertemuan dua lautan. Nasiyahu tahuma, mereka lupa ikan mereka berdua. Fattakhadha sabilahu fil bahri saraba, maka ikan itu mengambil jalan ke laut dengan cara yang pelik. Gini cerita dia lah. Kita sini pula. Bila dia sampai, dia berjalan-jalan, sampai ke pertemuan dua laut. Tapi dia tak sedar pertemuan dua laut ni. Lalu Nabi Musa letih, tidur di atas batu. Ada batu besar tu, dia tidur di laut. Yusha ni pula selalu tengok mukjizat Nabi Musa ni. Murid kan? Anak murid Rasul. Jadi mukjizat Nabi ni selalu dia tengok. Mukjizat Nabi Musa ni selalu tengok, sehingga jadi macam tak payah kuih siapa-siapa pasal berapa banyak. Berapa banyak. Kerap kali dah. Kan? Sampai nak cerita pada orang menjadi malah dia jadi. Gitu. Banyak sangat. Mereka ni pula dalam nak buat perjalanan di laut. Orang Yahudi, Bani Israel masa tu dia kerja ke laut. Dan dia menanam tu ada, tapi selain itu kerja ke lautnya, iaitu memakan ikan. Dan tepi laut ni, dia buat ikan kering. Kita ni, kita buat ikan kurau besar. Kurau besar, kita belah-belah buka kan, semua. Supaya cepat kering. Ataupun ikan merah. Ikan merah besar, contoh ni kan. Belah-belah, untuk dibuat kering. Okey. Lalu Nabi Musa beli sektor roti. Sebelah dia sudah makan. Sebelah ikan kering itu dia sudah makan. Maka bila sampai di situ, ikan tu melompat daripada bekas dia, bekas sipan tu. Kerana jadi hidup semula. Dan jatuh daripada bekas tu. Lepas sampai di gigi laut tu, atau sampai di laut tu. Maka sentuh saja ikan tu ke laut tu jadi batu. Riwayat tu laut tu jadi batu. Dan ikan tu terus pergi lagi. Menyebabkan jadi macam perahu. Daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu, yang mengatakan bekas jejak ikan tu seolah-olah jadi batu. Seolah-olah jadi batu. Al-Aufi pula menceritakan daripada Ibn Abbas juga radhiyallahu anhu, bahawasanya ikan itu tak sentuh apa-apa di laut tu, melainkan laut tu jadi kering. Kemudian jadi batu. Daripada hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, air tidak pernah dilubangi. Air ini tidak pernah berubah. Air ini tidak pernah berubah. Tak ada air berubah. Tak ada berubah, ada akhirat. Air tidak pernah berubah sejak manusia ada. Selain daripada tempat berjalannya ikan yang berada dalam air itu terbelah jadi lubang, sehingga Nabi Musa kembali kepada dia dan melihat jalan ikan. Lalu Nabi Musa berkata, inilah tempat kita cari. Kalau tak ada kata, bayangan air itu daripada laut sehingga menyebar daripada laut di laut ini kepada tengah laut. Wah, dia ni cerita dia ni kalau nak baca pandai juga. Tapi reka-rekanya macam ni lah. Kita ni tak tahu juga. Benda kan adalah hadis dah. Dia kata benda reka-reka dah. Setengah kata dia jadi macam gitu. Nabi kata tadi macam global. Jadi terowong lah. Global macam terowong. Dan terowong itu berlaku sehingga Nabi Musa kembali semula. Nah. Takhadha sabila, maka ikan telah jadikan, telah ambil satu jalannya kepada laut itu saraba dengan keadaan yang jelek, iaitu air itu jadi batu. Air itu kering lama-lama macam batu, seolah-olah macam batu. Tapi kitanya kita ajar kata ikan sebelah, ikan itu dia tangkap, ikan dua belah, lepas itu lepas belah. Tidak gitu, ikan kering sini. Walamma jawa waza qala li fatahu atina wada'ana.
Falamma jawaza, maka tatkala mereka melebihi tempat itu, patutnya dia tidur situ, itu patut jumpa situ lah. Tak. Tapi oleh kerana Yusha ni tak beritahu, keadaan ikan tu. Jadi bila tak beritahu, Nabi Musa pagi esok tu bangun tu, siap-siap barang kita pergi gitu. Maka apabila dia sudah lepas daripada tempat yang dia nak pergi, tempat dia nak jumpa Nabi Khidir tu, qala li fatahu, lalu dia kata kepada pembantunya, atina wada'ana, buat mari kepada kita makanan kita. Mari kita makanan kita, iaitu ikan tu lah. Laqad laqina min safarina hadha nasaba. Sungguh-sungguhlah kami dapati daripada perjalanan musafir ini satu kepayahan. Jadi payah, jadi berat, jadi. Bila sebelum pada tu dia ingat. Selepas pada dia lepas pada tempat tu, dia berjalan tu jadi berat, jadi cepat letih. Qala, katanya Yusha, ara'aita, tidakkah kamu tahu, id awaina ila sakhrati, yaitu ketika kamu tidur di atas batu. Id awaina ila sakhrati, yaitu ketika kamu tidur atas batu. Fa inni nasitul hut, maka sungguh-sungguhlah aku lupa tentang ikan kita tu. Fama ansani, dan tidaklah melupakan aku tentang ikan tu illa syaitan, melainkan syaitanlah yang buat aku tak ingat. An azkurahu, untuk aku ingat. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu mengambil satu jalan ke laut dengan cara yang pelik. Qala Musa, dzalika ma kunna nabghi. Itulah dia tempat yang kita cari. Fattadda ala atharihi ma qasasa, lalu maka mereka jejaki ke atas bekas-bekas tapak kaki mereka semula. Fawajada 'abdan min ibadina, lalu mereka dapati satu hamba daripada hamba-hamba kami yang ramai itu. Atainahu, yang kami telah beri kepadanya, rahmatan, suatu rahmat, min indina, daripada sisi kami. Wa'allamna min ladunna ilma, dan kami ajar kepadanya daripada kuasa kami suatu ilmu. Ilmu ni dia panggil ilmu tahu masa depan. Ilmu tu dia panggil ilmu tahu masa depan. Ayo ilmu ni dah. Ilmu gaib. Apa dia dah? Ilmu tahu perkara yang akan berlaku masa depan. Apa dia? Ilmu gaib kan? Bukan. Dan ilmu gaib ni dia tak beri pada siapa. Melainkan kepada Nabi dia aja. Maka guys lipa dan kayak lain-lain dia tarik apa, dia kata ilmu laduni. Apa? Di sini miladunka, sini bukan laduni. Miladunka dari sisi kamu Tuhan. Miladuni dari sisi aku. Enggaklah. Ilmu laduni, ilmu dari sisi aku. Enggaklah. Tengok. Dari segi bahasa tak ada. Miladuni dari sisi aku. Dalam ayat lain kata miladunka, dari sisi kamu Tuhan. Ilmu laduni ini ilmu gaib. Pasal ilmu laduni ini ialah ilmu gaib dia panggil. Itu peristiwa yang akan berlaku dia sudah tahu dah. Nabi kita tahu perkara yang akan berlaku. Sebab tu lepas pada Nabi kita itu tak ada siapa-siapa yang ada ilmu. Tak ada siapa-siapa. Ni lelah ni pok main pok lah ada ni ilmu lalu ni. Pok main pok lah. Bagai yang tu suruh ngaji tu, tak suruh belajar tu, nak belajar sangat. Tak. Nabi Musa kata, inilah dia tempat yang kita cari. Lalu mereka jejaki balik tapak. Mereka ikut tapak kaki mereka mana pulang balik ke tempat asal. Qasasa, tempat mereka semula. Fawajada 'abdan min indina, maka mereka dapati hamba daripada hamba-hamba kami ni, yang banyak-banyak tu. Atainahu rahmatan, yang kami beri kepada dia satu rahmat. Min indina, daripada sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami ajar padanya min ladunna, daripada sisiku. Ilma, satu ilmu.
Daripada perkataan ini maka jadilah bagi kau ilmu laduni. Alim asli. Daripada cerita ni maknanya Nabi dia tahu dah kalau tahu dah daripada wahyu Allah, tak boleh lari dah. Pasal peristiwa kata Allah Taala yang boleh tahu. Bukan dia tahu sendiri. Tapi daripada alamat-alamat tu Allah Taala ajar kepada Nabi kita boleh jadilah alamat tu apa bahawasanya ilmu ni kalau berlaku begini ni mana dia gitu lah. Ilmu masa depan ilmu gaib. Baik, ada orang kata Nabi kita ni bukan Nabi. Dia kata Nabi. Tengok surah Maryam saja. Tengok surah Maryam. Surat 36. Ayat 12 atas sekali. Ya, wahai Yahya. Uzil kita bagi kawah peganglah kitab ini sungguh-sungguh. Iaitu belajarlah kitab Taurat ini sungguh-sungguh. Wa atainahu dan kami beri kepadanya hukman. Iaitu kefahaman ilmu. Sobiyah semasa kanak-kanak tadi. Jadi hukman tu dalil dia jadi nabi. Hukman. Wa atainahul hukma. Kami beri kepadanya al-hukma. Sobiyah semasa kanak-kanak. Hukma apa dia? Kami beri kepada dia kenabian. Sewaktu dia kanak-kanak tadi. Jadi sini ya surah Kahfi ini. Surah Kahfi ini apa dia? Cari ayat ini. Fawajada 'abdan min 'indina, dan dia dapati satu hamba kami daripada hamba kami yang banyak. Atainahu, kami beri padanya rahmatan, satu rahmat. Min ladunna wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami beri kepada dia satu rahmat iaitu kenabian. Min indina, daripada sisi kami. Wa 'allamnahu, dan kami ajar pada dia min ladunna, daripada sisi kami, ilma, satu ilmu. Dia tahu masa depan. Qala lahu Musa, jadi mengikut riwayatnya dia masuk ke perahu tu lah. Masuk tu ada pulau tu. Tadi Nabi kita ada atas pulau tu. Lalu masa dia jumpa tu, dia bertanya. Qala lahu Musa, Nabi Musa berkata kepada Nabi kita, Al attabi'uka, bolehkah aku ikut kamu? Ala an nu'allimani mimma ullimta rusyda. Bolehkah aku ikut kamu belajar? Ikut kamu belajar ala terhadap an nu'allimani mimma ullimta rusyda, terhadap ilmu yang Allah Ta'ala ajar kepada kamu. Daripada ilmu-ilmu hal attabi'uka, bolehkah aku ikut kamu ala an nu'allimani, dengan tujuan untuk kamu ajar padaku mimma ullimta rusyda, daripada ilmu yang telah diajar pada kamu itu, untuk dijadikan suatu petunjuk. Mana satu ilmu lah. Nabi kita bila kata begitu tu dia tahu dah. Dia tahu dah. Dan dia jawab ni dengan ilmu tu dah ni. Ilmu kamu masa depan ni. Qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Lalu Nabi sekali kata, sungguhnya kamu tidak sekali-kali akan mampu ikut bersama aku sambil belajar ni. Tak mampu bersabar. Kamu sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersama aku. Belajar, tak boleh sabar. Pasal belajar ni kena sabar. Belajar ni syarat pada belajar ni kena sabar. Syarat pada belajar pula kena minta kepada guru nak belajar dia gitu. Ini syarat. Syarat Nabi Musa tanya, hal attabi'uka, bolehkah aku ikut kamu ala an nu'allimani, dengan tujuan kamu ajar pada aku bima ullimta rusyda, daripada ilmu yang telah diajar pada kamu sebagai satu petunjuk bagi aku pula. Nabi kita jawab, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Jadi yang mula-mula tu syarat nak belajar, kena minta dengan guru nak belajar. Syarat belajar kena minta dengan guru. Ayah nak belajar guru ayah dia minta kat guru. Belajar tafsir minta, nak belajar hadis minta pula. Maka ayah dia dapat ilmu lebih drastis. Kefahaman tu ayah dia boleh lebih sikit.
Wa kaifa tasbiru? Lalu Nabi kita kata lagi, macam mana kamu boleh sabar? Ala ma lam tuhib bihi khubra. Wa kaifa tasbiru? Macam mana kamu boleh sabar nak belajar ni? Ala ma terhadap sesuatu lam tuhib bihi yang kamu belum tahu. Tuhib bihi khubra yang kamu belum cukup ilmu pengetahuan tentangnya. Maknanya gini. Bagaimana kamu boleh dapat sabar menghadapi perkara-perkara yang aku buat ni? Yang ilmu pengetahuannya tersembunyi daripada kamu, yang Allah Taala telah ajar pada aku. Maksudnya kamu tak boleh sabar kalau yang kamu tak tahu. Gitu. Qala satajiduni insyaallah. Lalu Nabi Musa kata, kamu pasti dapat diakuni insyaallah. Sabiran, sangat sabar. Wala ahsi laka amra, dan aku sekali-kali tidak derhaka pada kamu dalam urusan belajar ni. Urusan belajar ni tak derhaka. Lalu Nabi Khidir bersyarat. Jadi anak murid tanya dah macam mana boleh kalau belajar ni. Guru kata kamu tak boleh belajar asal kamu tak boleh sabar. Okey. Tapi itu guru kata lagi, kamu tak boleh sabar ni atas perkara yang kamu tak tahu. Kalau kamu tahu boleh sabar. Tak tahu kan? Lalu Nabi Musa berkata, qala satajiduni insyaallah, kamu pasti akan dapat diakuni insyaallah. Sabira, orang yang sangat sabar. Wala asi laka amra, aku tidak akan derhaka pada kamu dalam usaha belajar. Nabi kita berjawab, syarat bagi belajar. Syarat bagi nak belajar. Lima dah ni. Usaha kita nak belajar. Nabi kita kata tak boleh belajar, kamu tak boleh sabar. Nabi Musa kata boleh. Pasal saya besok sabar ni. Memang awak sabar. Nabi Musa memang awak sabar. Awak yang kata Nabi Musa tak sabar ni, tak boleh. Tak betul. Pasal dia bawa Bani Israel itu lama tu, puluh-puluh tahun tu pergi situ Bani Israel. Tak sabar, tak bunuh belakang apa dia dah. Nabi Musa ni kalau kita belajar, dia ni memang dia sangat-sangat bersabar. Jadi syarat tu guru pula tolak. Fa ini tabaqtani, jika kamu nak belajar ikut aku, maknanya jika kamu nak belajar falan tas'alni an syai'in, kamu jangan tanya apa-apa hatta uhdithalaka minhu dzikra, maka terlebih dulu aku akan terangkan pada kamu cerita tu. Gitu. Boleh tak? Boleh tak Acik jangan tanya? Acik jangan tanya. Kalau peristiwa pelik berlaku kamu jangan tanya, boleh tak? Okay. Nabi Musa berjawab. Nabi Musa berkata dia lagi. Fantalaka, maka mereka pun berjalan. Hatta idza raqiba, sehinggalah mereka menaiki satu perahu. Naiki bisafina, pada satu perahu atau kapal. Jalan-jalan tengok ada kapal di laut. Lalu naik ke kapal. Mereka pun naik ke kapal. Kapal ni ialah kapal pengangkut. Mengangkut uang, mengangkut orang dan mengangkut barang. Iaitu bawa daripada satu tempat ke satu tempat pesisir pantai. Bukan kapal besar, tapi bukan perahu. Gitu. Kata kapal besar, kata perahu kecil. Dia besar daripada perahu, tapi kecil daripada kapal. Kita tongkang lah. Kelantan panggil beda. Kalau sini panggil tongkang. Naik saja tu, bila belayar lebih kuat, faraqaha, lalu Nabi kita melubangi kapal tu. Nabi Musa ni Nabi lagi Rasul. Dia yang jaga syariat. Nabi dengan Rasul ni dia jaga syariat. Syariat apa? Tak boleh khianat harta orang. Tak boleh buat sesuatu yang membahayakan orang. Lokal. Syariat kan? Lagi. Tidak boleh khianat pada orang. Tidak boleh buat sesuatu menyebabkan orang jadi bahaya. Nabi Musa bila tengok Nabi Khidir ni melubangi satu papan daripada kapal, daripada tongkang. Nabi Musa tak boleh, dia Rasul kan? Dia Rasul, dia ajar orang jangan khianat pada orang. Tak. Jangan buat sesuatu menyebabkan orang jadi dalam bahaya. Ajaran Nabi Musa. Malah ajaran Nabi-Nabi lain pun. Nabi Musa pun terus kata,
Qala, Musa kata, akharataha itu rida ahlaha. Faqad ji'ta syai'an timra. Apakah kamu kenapa kamu melubangi kapal ini sehingga boleh menyebabkan tenggelamnya para penumpang? Boleh tenggelamnya, boleh mati ya, boleh matinya para penumpang. Laqad ji'ta syai'an timra. Sungguh-sungguh kamu telah buat sesuatu yang sangat-sangat muka. Dosa ni kamu buat. Ya Rasul kan dah. Mesti tu dah tak boleh lari dah. Nabi kita jawab, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidakkah aku dah tak kata kepada kamu tak mampu nak sabar belajar dengan aku ni. Nabi Musa baru sedar dia sudah buat silap. Qala, lalu dia berkata, la tu'akhidni, janganlah kamu ambil pada aku kesalahan. Di mana itu terhadap apa yang aku lupa, aku janji tu, lupa. Walan turhidni min amri usra, dan janganlah kamu bebani aku dengan sesuatu perkara yang sulit dalam urusan belajar ni. Jadi buat payahlah dulu kan. Jadi buat payahlah belajar. Ini duduk seller ni lama mana ni? Belajar ni lama mana? Tak. Tapi boleh sabar masa tahu. Jika nak belajar ni 2 jam ke 3 jam. Kita tahu dah. Fantalaqa. Lalu mereka berdua pun jalanlah. Hatta idza laqiya ghulaman. Sehinggalah mereka sampai satu kampung, satu bandar. Dan jumpa satu kanak-kanak. Faqatalahu. Lalu Nabi kita bunuhnya dengan patah tu. Budak muda. Budak lagi lara kawan. Dia pergi itu budak tu comel lagi. Terbaik. Mari pegang tak patah tu mati. Budak. Nabi kita bunuh budak. Oleh Nabi Musa pakai syariat tak boleh bunuh orang. Kan? Bila bunuh, dia tanya. Dia gila. Kita ni awak tak faham ni. Pasal apa Nabi Musa tanya? Pasal dia rasul lah. Mana boleh dia tak tanya? Dia rasul. Dia memang suruh orang jangan bunuh orang. Kan? Cuma dia lupa, dia janji itu dia lupa. Dia bukan tak sabar ni. Tapi dia pasal dia pakai syariat. Dia lupa bahawasanya dia ada berjanji dengan guru dia. Dan dia tak tanya. Itu dia. Tapi bila dia tengok nak macam nak khianat pada orang, tak boleh ke dia? Tak. Ni pula bunuh budak pula. Budak. Lalu Nabi Musa berkata, Aqatal tanafsan, patutkah kamu bunuh satu manusia? Sakiyatan li ghairi nafsin. Satu budak suci. Budak suci lagi, yang tak kebalik, suci lagi, tak ada dosa lagi. Li ghairi nafsin, tanpa dia bunuh orang lain. Kalau dia bunuh orang lain tu boleh buat kira. Tak. Satu orang tu bunuh satu orang lain, boleh kita bunuh dia. Ni tak ni, pasal ada budak yang tak cukup omong. Ada dosa lagi kalau bunuh dia. Dan dia tak bunuh orang lain pun. Dia pun cita syai'an nukra. Sungguh-sungguhlah kamu sudah buat satu perkara yang sangat-sangat muka. Katanya Nabi Musa, ni ke bunuh ni ke ni. Dia kata kepada Nabi kita. Nabi kita berjawab, qala alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Tidakkah aku kata daripada kamu ni tak mampu nak sabar daripada tanya. Mampu sabar daripada tanya. Qala, kata Nabi Musa, dia sedar tunggu kata dua kali. In sa'altuka, sekiranya aku tanya kamu, an syai'in, apa saja, ba'daha sebab mereka ini. Fala tusahibni, maka janganlah lagi berbolehkan aku belajar dengan kamu. Tak nak belajar. Qad balagha min ladunni udra. Sungguh-sungguhlah kamu sudah cukup buat pada aku ni suatu kepayahan dalam belajar kamu. Dalam belajar. Maknanya kalau buat sekali lagi tak nak belajar. Sekali. Fantalaqa, maka mereka berdua pun jalanlah. Hatta idza ataya ahla qaryah. Sehinggalah mereka sampai kepada penduduk satu daerah. Istam'ana, lalu mereka minta makan ahlaha kepada penduduknya. Fa abau,
Maka penduduknya enggan nak beri makan. Dia ni masa zaman dulu ni dia tak ada restoran ni, kopi house apa tak ada belakang ni. Tak ada mamak tak ada ni. Jadi bila berjalan, jumpa siapa-siapa, orang bawa balik ke rumah dia. Jadi tetamu dia boleh makan. Itulah adat orang di pada pasir. Jadi bila dia sampai tu, dia minta dengan penduduknya tu makanan. Penduduknya enggan nak bagi. Yudayyifuhuma, untuk beri makan, untuk jadikan tetamu mereka, bagi mereka berdua. Fawajal fiha, maka mereka dapati pada bandar tu jidar, satu tembok yang sudah condong, satu tembok, satu dinding tembok, dinding buat daripada batu, dinding yang buat daripada batu yang condong. Yuridu nayau qabba, Nabi Khid, dinding itu sudah hampir-hampir nak roboh, nak runtuh. Fa'aqa mahu, maka Nabi Khidir menegakkannya semula. Qala Musa, kata Nabi Musa, lau syi'ta, kalau kamu ingin, latakhad ta'alaihi ajra, kamu boleh ambil atas tolak dinding ni, betul dinding ni upah. Ni tu dia ni orang satu kampung ni. Orang satu kampung ni dia nak bagi kita makan. Awak pula volunteer pula tu. Kita tukar-tukar dinding betul balik ini. Kalau dapat upah baik sikit dia tu. Mana? Kalau kami upah baik sikit. Kita betul dinding dapat upah boleh kita makan. Ni penduduk dia kita minta makan, dia tak bagi. Yang dia tetamu tak bagi. Ni awak pula kerja sukarela, betul-betul dinding pula. Alah. Itulah katanya Nabi kita pula. Qala Nabi kita, hadza firaqu baini wa bainikum. Inilah perpisahan yang antara kita berdua. Dan aku dan kamu ni, dan antara kita berdua. Sa'unabbi'uka, aku akan cerita pada kamu. Bita'wili dengan maksud senang. Malam tuhib bihi alaihi sabra, yang tidak kamu mampu terhadap perkara itu bersabar. Kamu tak mampu bersabar untuk bertanya tentang perkara itu. Ada Nabi kita berjawab. Immas safinah, adapun kapal tu, fakanat limasakin, adalah milik orang-orang miskin. Ikut riwayatnya ada 10 orang. 10 orang adik-beradik yang memiliki, yang kursi milik atas kapal tersebut. Dapat saka kapal tu daripada ayah dia. 10 orang tu kursi milik di kapal. Dan miskin mereka ni oleh kerana 10 keluarga, anak ada masing-masing pula. Jadi harta tu bagi 10. Lepas tu nak beri pada anak bini pula, miskin jadi tak. Ya'maluna fil bahri, yang buat kerja di laut. Fa'aradtu, dan aku ingin an'aibaha, untuk mencacat ke kapal tu sikit. Sebabnya wakana wara'ahum, sedangkan ada di depan mereka sana malikum, satu raja zalim, ya'khudhu kulla safinatin ghasba, yang akan rampas setiap kapal yang baik. Kapal baik molek saja boleh bawa penumpang, dia akan rampas. Pasalnya kapal raja ni nak selia bandar kan. Dia duduk sebelah laut. Maka raja tadi yang daripada sebelah laut tu nak taluk satu tempat di dalamnya. Jadi dengan Nabi Musa, dengan Nabi kita buat kapal tu tenggelam, maka raja tu tak rampas kapal tu. Pasal tujuan nak ke kapal tu kerana nak bawa tentera dia. Kalau jadi bocor-bocor tak payah ada. Tak payah jadi bocor-bocor tu pasal wakil. Wa ammal ghulam, maka ada ke budak tu. Maka nak abawahu, maka kedua ibu bapanya mukminaini, dua orang beriman, dua orang yang beriman. Fa khashina, maka kami bimbang ayyurhiqahuma, bahwasanya budak tu akan memaksa mereka berdua, bapa dia, tughyanan, dengan kesesatan, wa kufra, dan kekufuran.
Bila budak ni besar biasa, dia akan hasut kedua bapa dia untuk deraka pada Allah dan sesat dan buat kufur pada Allah. Maka pun sebab itu. Wa aradna an yubdilahuma rabbuhuma. Dan kami berharap aradna dan kami ingin berharap an yubdilahuma supaya Tuhan mereka menggantikan bagi mereka berdua khairan lebih baik mimma zakatan daripada anak yang lebih suci, iaitu lebih suci daripada buat syirik pada Allah. Akidah syirik, suci sini suci hati. Wa aqraba rahmah, dan kelebihan dan lebih dalam menyayangi kedua bapa. Jadi Nabi Khidir dapat firasat bahawasanya budak ni bila besar nanti akan menyesatkan kedua bapanya. Mengikut riwayatnya, lepas mati budak tu, Allah Ta'ala ganti dengan satu anak lain. Anak tu perempuan. Anak tu anak perempuan. Yang apabila dewasa, kahwin dengan Yusuf dia. Jadi anak dia tu beriman, kahwin dengan roh Nabi. Pada anak mereka berdua tu jadi Nabi tu. Banyak pahala, tak boleh pada ibu bapa dua kan. Wa amman jidar, dan ada pun tembok tu. Maka nali ulama ini adalah milik dua orang kanak-kanak. Yatim ini dua kanak-kanak yatim fil Madinah dalam badan. Maka datah tahu kan lahum. Dan adalah di bawah tembok tu adalah harta karun untuk mereka berdua. Iaitu wakana abu, sedangkan bapa mereka itu salihan, orang soleh. Fa'arada rabbuka, maka Tuhan kamu ini anjab lugha, apabila bahawa sekiranya mereka tu balik asyuddahuma, sampai ke dewasaan, wa yastakhrijakan sallahuma, lalu mereka berdua ni akan gali, akan keluar daripada khazanah mereka berdua, rahmatan min rabbik, sebagai suatu rahmat daripada Tuhan kamu. Wama fa'altuhu, dan tidak aku lakukannya, an amri, daripada perintahku, maka perintah Allah. Dia tak buat ni, maka perintah Allah Ta'ala. Maknanya dia bunuh orang tu atas perintah Allah, gitu. Jadi dia tahu tu daripada ilmu Allah Ta'ala ajar. Zalika ta'wil lima lam tuhit bihi ma lam tastati' alaihi sabra. Demikianlah tafsir bagi apa yang kamu tak mampu nak bertanya, tak mampu bersabar bertanya. Wallahu a'lam.